Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni hari terakhir kita berpuasa dan juga hari ni sinopsis juzuk yang terakhir iaitu juzuk ke-30. Jadi hari ni lama sedikit sebab banyak info saya ingin sinopsiskan untuk juzuk yang terakhir ini. Yang pertama adalah pada surah An-Naba, iaitu surah penetapan kejadian hari kebangkitan, perkabaran tentang bukti-bukti kuasa Allah dan bukti hari kebangkitan. Semua perkara tertulis dalam buku catatan pada ayat 29. Pada surah An-Nazi'at bertemakan peringatan tentang situasi di hari kiamat, dua situasi manusia, iaitu berdebar ketakutan dan pandangan yang tertunduk gerun, dan manusia akan dapat mengingati semua amal yang pernah dilakukan pada ayat 35. Pada surah Al-Basa, hiburan untuk orang lemah di kalangan orang mukmin. Manusia akan menjadi sangat sibuk di hari akhirat. Pengajaran surah ini, nilai seseorang itu tidak terletak pada pangkat kebesaran dan kekayaan, tetapi pada keimanan dan keikhlasan. Surah Al-Takwir bertemakan amal di akhirat dengan mengikut jalan Ar-Rahman. Salah satu surah yang menyebabkan rambut Nabi SAW beruban kerana beratnya isi kandungan surah, dan surah ini mengandungi 12 sumpah Allah. Pada surah Al-Infitar bertemakan amaran tentang tipu daya dunia. Manusia sentiasa didampingi oleh malaikat pencatat amalan, dan pembongkaran amalan yang telah dilakukan juga yang diabaikan. Pada surah Al-Mutaffifin ialah tentang ketinggian akhlak dalam Islam, cerita tentang orang yang curang dalam timbangan. Buku catatan amalan manusia iaitu Al-Fujjar, orang yang derhaka, terletak di Sijjin, dan Al-Abrar, orang yang taat, terletak di Ilyin. Kemudian pada surah Al-Insyiqaq bertemakan pembongkaran amalan di akhirat. Penerima buku amalan dari sebelah kanan, hisabnya diringankan atau sebaliknya. Salah satu surah yang dicadangkan Nabi SAW untuk dipelajari dan difahami, surah Al-Buruj bertemakan berpegang teguh dengan akidah. Allah Subhanahu Wa Taala memaparkan kisah benar tentang penggali parit dengan seorang budak lelaki. Kemudian pada surah At-Tariq bertemakan kejadian manusia merupakan bukti keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan hakikat hari akhirat dan segala rahsia atau isi hati akan dibuka pada hari akhirat. Surah Al-A'la bertemakan peringatan kepada orang mukmin tentang kehidupan akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan bahawa kehidupan akhirat lebih baik dan kekal berbanding di dunia. Surah Al-Ghashiyah bertemakan peringatan balasan kepada orang yang taat dan orang yang kafir. Balasan kepada orang yang taat pada ayat 8 hingga 16 dan balasan kepada orang yang kafir pada ayat 2 hingga 7. Pada surah Al-Fajr bertemakan pengawasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kisah 3 kaum yang telah Allah Subhanahu Wa Taala musnahkan, iaitu kaum Ad, Samud serta Fir'aun dan pengikutnya. 4 ciri penghuni neraka ialah tidak memuliakan anak yatim atau memberi makan kepada mereka, makan harta warisan secara batil serta cinta harta berlebihan. Pada surah Al-Balad bertemakan dunia tempat ujian dan kesusahan. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan 2 golongan manusia, iaitu ciri golongan kanan Ashabul Maimanah dan ciri golongan kiri Ashabul Mas'amah. Pada surah iaitu pengujian jiwa antara kejayaan dan kerugian, mengandungi 11 sumpah Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberi penegasan tentang kejayaan orang yang mensucikan jiwanya atau kerugian orang yang mengotori jiwanya. Kemudian pada surah Al-Lail, pemurah dan bakhil,
jalan mudah ke syurga, iaitu infak, taqwa, membenarkan perkara yang baik. Dan jalan susah untuk ke syurga ialah bakhil, berasa cukup, serba-serbi, tidak membenarkan perkara yang baik. Surah Ad-Duha bertemakan perhatian Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya. Kandungan surah ini ada 2 sumpah, 3 berita gembira, 3 nikmat dan 3 pesanan. Surah Al-Syarh iaitu nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ke atas nabinya, nikmat yang sangat besar di dunia selepas nikmat iman ialah dilapangkan dada. Nikmat yang besar di akhirat pula ialah dihapuskan dosa. Pada surah At-Tin bertemakan manusia sebaik-baik penciptaan. Manusia akan kekal menjadi sebaik-baik penciptaan sekiranya ia beriman dan beramal soleh. Dan jika manusia akan menjadi seburuk-buruk kejadian sekiranya ia tidak beriman dan tidak beramal soleh. Surah Al-Alaq bertemakan kemuliaan manusia dengan ilmu atau ibadah. Banyakkan bersujud dan solat merupakan amalan yang bagus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, pada surah Al-Qad bertemakan kelebihan malam Al-Qad, nilai malam Lailatul Qadar ini bersamaan dengan 1000 bulan. Kemudian surah Al-Bayyinah iaitu agama Allah hanyalah satu. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawa inti utama ibadat ialah ikhlas hanya kerananya. Surah Al-Zalzalah iaitu hisab di akhirat sangat terperinci. Segala amal yang dilakukan akan dihisab sama ada amal baik atau buruk walaupun sebesar zarah. Kemudian pada surah Al-Adiyat bertemakan penyebab kecelakaan manusia. Antara penyebab utama manusia mendapat kebinasaan di akhirat ialah kerana kufur nikmat. Surah Al-Qari'ah bertemakan situasi di hari kiamat. Situasi pertama adalah golongan yang amal baiknya lebih berat. Situasi kedua adalah golongan yang amal buruknya lebih berat. Pada surah Al-Takatsur bertemakan ancaman Allah kepada yang lalai kepada akhirat. Puncanya panjang angan-angan urusan dunia atau dikira jual beli dan harta atau anak-anak. Pada surah Al-As bertemakan kerugian atau kejayaan yang sebenar. 4 ciri orang yang beruntung ialah beriman, beramal soleh, berpesan kepada kebaikan dan kesabaran. Surah Al-Humazah bertemakan manusia yang tertipu dengan harta benda. Tipu daya harta menyebabkan manusia menghabiskan masa mengumpul harta, lalai memikirkan hidupan akhirat. Surah Al-Fil bertemakan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang Quraisy. Kisah tentera bergajah yang dibinasakan dan sebagai amaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang Quraisy. Surah Quraisy kemuliaan orang Quraisy yang pandai berdagang. Umat yang Allah muliakan sehingga mereka selamat untuk berdagang pada musim sejuk dan musim panas. Surah Al-Ma'un bertemakan peringatan tentang hak Allah atau hak manusia. Hak terhadap Allah ialah ibadat salat. Hak terhadap manusia adalah zakat, sedekah ataupun kebajikan. Surah Al-Kawthar bertemakan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas nabinya. 2 ibadah yang mulia iaitu solat kerananya dan korban binatang ternakan. Surah Al-Kafirun bertemakan menjauhi diri dari kesyirikan. Salah satu daripada 3 surah yang Allah Subhanahu Wa Taala namakannya dengan nama kumpulan manusia. Surah Al-Nasr bertemakan petanda hampirnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumber kemenangan adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemenangan yang hakiki ialah apabila manusia masuk Islam secara berbondong-bondong. Surah Al-Masad bertemakan balasan terhadap musuh-musuh Islam. Musuh Islam terdiri daripada kalangan kaum kerabat dan juga orang luar. Seterusnya surah Al-Ikhlas bertemakan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. 5 sifat Allah Subhanahu Wa Taala ialah tiada sekutu baginya, tidak berhajat kepada makhluk
tiada permulaan dapat akhiran atau tiada yang serupa dengannya. Surah Al-Falaq bertemakan perlindungan kepada Allah dari kejahatan dunia. 4 kejahatan iaitu makhluk-makhluk, waktu malam, perbuatan penyihir atau jiwa hasad. Dan akhir sekali adalah surah Al-Nas, surah An-Nas. Bertemakan perlindungan kepada Allah dari perkara yang boleh merosakkan agama. Perkara yang merosakkan agama iaitu perasaan was-was yang datang daripada syaitan. InsyaAllah sudah habis 30 hari, 30 juzuk. Dan hari ni hari terakhir dan esok dah nak raya. Jadi saya Muhammad Hidayat bin Nur Hamadi, pengurusi Badar SMK Taman Melawati, ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua warga SMK Taman Melawati. Itu sahaja dari saya. InsyaAllah jumpa pada bulan Ramadan akan datang nanti. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.